السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sila buka muka surat 580 jadi yang keempat. Kita masih lagi bincangkan ayat ke-41 surah Yusuf. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayusabu fata'kulu tayru min ra'sih qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan meminum tuannya dengan khamar, iaitu arak. Adapun yang seorang lagi, maka dia akan disalib. Lalu burung makan sebahagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Jadi setelah Yusuf menyampaikan prinsip pokok ajaran agama, iaitu Islam, kini baginda menjelaskan makna mimpi kedua penghuni dalam banduan yang dalam penjara itu. Baginda berkata tanpa menunjuk siapa akan mendapat apa, maka jawapannya, wahai kedua penghuni penjara, kedua temanku, adapun salah seorang daripada kamu berdua, maksudnya kat sini tentulah Asyarabi, iaitu Asaqi yang beri minum, dia akan keluar dari penjara, maknanya 3 hari selepas itu, untuk kembali melakukan pekerjaannya, iaitu memberi tuannya minuman arak ini tadi, minuman keras. Adapun yang lain, iaitu tukang masak, khabas, maka dia akan disalib, dibunuh, digantung. Nanti burung akan datang untuk makan sebahagian dari kepalanya. Sebahagian riwayat mengatakan bahawa salah seorang dari yang bertanya itu berkata setelah mendengar penjelasan Nabi Yusuf itu, aku sebenarnya bergurau je, aku berbohong, mimpi yang aku sampaikan tu tak betul pun. Maka jawapan Nabi Yusuf dalam tafsir Kasyaf mengatakan bahawa qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, bergurau pun ia tetap akan berlaku. Maknanya apa yang ditanyakan, aku telah mentakwilnya, maka ia benar-benar akan berlaku. Itulah nasib yang menunggu kamu. Jadi perkataan al-amru yang ada kat sini, bagaimana disebut al-amr? Al-amr ni perkara yang bersifat tunggal lah. Kata tunggal kalau dua, al-amrani ataupun al-amraini. Kenapa dalam kes ini merujuk pada dua mimpi, dua manusia, tapi disebut oleh Allah qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Jadi kata Az-Zamakhsyari, ada dua perkara yang berbeza yang mereka tanyakan, sedangkan ayat ni mengatakan satu. Atas dasar ini, pakar tafsir dalam Al-Kasyaf ini mengatakan bahawa memahami perkara yang dimaksudkan sini adalah maksud dalam kes tuduhan kepada mereka berdua, iaitu tuduhan meracun si raja. Jadi telah kita bincangkan mereka ditangkap kerana kes meracun raja. Jadi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, fihi dalam kes merujuk kepada meracun raja. Jadi apa yang dapat kita lihat daripada mimpi itu, kesudahannya adalah akhirnya mereka nak bertanya apakah keputusan raja terhadap tuduhan meracun tu. Walaupun mimpi itu nampak beza, itu sebab Allah menggunakan dia dalam mufrad, dalam bentuk qudiyal amru, al-amru, bukannya al-amrani, bukan dua mimpi tersebut. Tapi tentulah kesudahan bagi orang dalam paniknya sebagai tahanan, sebagai banduan, berfikir apa kesudahan hidupnya, selamat ke ataupun halak, najatun ke ataupun halakun, selamat ataupun akan dikenakan hukuman berat. Sebagian para mufassirin lain menyebutkan bahawa riwayat lain bahawa kedua orang itu, orang yang ditahan itu, bermaksud menjebar luaskan kebenaran berkaitan kes isteri orang besar Mesir itu. Dan kalau riwayat ini terima, tentulah gugur pendapat Zamakhsyari itu. Jadi apapun riwayat ini terima ataupun menolak semua riwayat yang ada, kita tetap dapat berkata bahawa perkara yang disebut oleh Allah ni qudiyal amru berbentuk tunggal, mufrad, dan yang ditanyakan dua mimpi yang berbeza, namun tidak ada halangan untuk menunjuknya dalam bentuk tunggal kerana keduanya bersama ataupun keduanya merujuk kepada mimpi juga akhirnya. Jadi sama ada dia merujuk pada mimpi ataupun keputusan rasmi pihak berkuasa, apakah pengampunan diberikan kepada dua orang ini atau tidak, maka itulah sebabnya digunakan dalam bentuk tunggal. Kemudian muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, datang ayat ke-42, sila lihat pada muka surat 581. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Terjemahannya pada muka surat 582, dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, kerana itu tetaplah dia, iaitu Yusuf AS, berada dalam penjara beberapa tahun lamanya. Jadi bila Nabi Yusuf menyangkakan bahawa pelayan ataupun Asyarabi, As-Saqi itu yang beri minum pada raja akan selamat dan dibebaskan dan kembali bekerja balik semula dalam istana, maka Yusuf mengatakan kepadanya secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain. Wallahu alam, mungkin dia mengambil sesi lain bercakap dengan Asyarabi, As-Saqi yang telah pun ditakwilkan mimpinya itu akan selamat, akan meneruskan kehidupan macam biasa. Yusuf mengatakan uzkurni inda rabbik, terangkan keadaanku kepada tuanmu. Maksudnya ceritakanlah kisah aku ini yang dipenjarakan secara zalim ini kepada tuan, kepada majikan kamu, raja lah tu, bila kamu keluar nanti. Akan tapi orang yang diberi pesan itu lupa menceritakan pesan tersebut kepada raja. Itu adalah termasuk dalam usaha syaitan agar Nabi Allah Yusuf AS tidak keluar dari penjara. Jadi inilah pendapat yang paling benar, kerana kata ganti iaitu dhamir dalam kalimah fa'ansahu syaitanu zikra bihi ini, syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, itu kembali kepada Syarabi itu, kepada manusia itu, kepada orang yang akan bebas itu. Inilah pendapat kebanyakan para ahli tafsir seperti disebut oleh Mujahid, Muhammad bin Ishaq. Jadi bukan seperti kata sebahagian ahli tafsir yang tersilap, mereka mengatakan fa'ansahu syaitanu zikra bihi, maka dilupakannya oleh syaitan mengingati Tuhannya, lalu dia kekal dalam penjara beberapa waktu. Dua tafsiran berbeza, tuan-tuan. Ayo tuan-tuan dengar baik apa yang saya sebutkan kat sini. Fa'ansahu syaitanu zikra bihi, maka dilupakannya oleh syaitan untuk memberitahu kepada tuannya. Tuan berarti yang telah dijelaskan Rabbun dalam bahasa Arab ni kadang merujuk pada Tuhan, kadang merujuk pada tuan iaitu majikan, kadang-kadang merujuk pada suami. Dalam kes Zulaikha yang lalu telah diterangkan makna perkataan Rabbun. Ini uniknya bahasa Arab, kerana satu perkataan itu dia memerlukan kepada memahami siyak. Siyak ni makna konteks ayat, baru kita dapat tahu apa maksud dikendaki sini. Kita tak boleh ambil dia dan melihat dia secara isolated. Ambil ayat ni, maka kita akan berada dalam kesesatan, tuan-tuan. Fawailul lil musallin contohnya, celakalah bagi orang salat, neraka wail bagi orang salat. Takkan kita baca begitu, kita kena lihat konteks ayat. Jadi fa'ansahu syaitanu zikra bihi ni, pendapat yang paling tepat adalah bermaksud maka dilupakannya oleh syaitan untuk disebut kepada tuannya. Jangan disalah tafsir oleh seperti sebahagian mengatakan maka dilupakannya oleh syaitan untuk mengingati Tuhannya. Dua makna yang berbeza akan mengarah kepada makna yang besar implikasinya, tuan-tuan. Memang tak menafikan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi Yusuf AS terlupa nak minta tolong kepada Allah, dan itu dalam tafsiran yang kedua yang saya sebutkan tadi. Maka syaitan menjadikan Yusuf itu lupa mengingati Tuhannya, dan akibat itu dia berada dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Memang ada hadis, tapi hadis itu hadis yang lemah dan mungkar. Bagaimana pula seorang Nabi Allah yang dipuji oleh Allah sebelum ini berkali-kali, sekarang lupa pada Tuhannya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tafsir ini sangat menyeleweng, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam sebagai contohnya dalam tafsir Ta'wilatul Quran oleh Al-Imam Al-Maturidi menjelaskan bahawa di sini dalam takwil yang pertama, ansa syaitanu Yusufa du'a rabbih alladhi ansha'ahu wa khalaqahu falam yad'u rabbahu alladhi huwa fil haqiqati rabbun. Ini merupakan pendapat yang tertolak, kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang tafsirnya Ta'wilatul Quran. Ada sebahagian mengatakan bahawa syaitan menjadikan Yusuf lupa mengingati Tuhannya, Tuhan yang menjadikannya, yang menciptanya, dan tidak berdoa kepada Allah itu. Ini merupakan satu pendapat yang silap, tuan-tuan. Walaupun ada riwayat mengatakan akibat daripada tindakan Nabi Yusuf lupa menyebut nama Tuhannya itu, lalu Allah telah menghukumnya untuk berada dalam penjara beberapa tahun lagi. Pendapat ini pendapat yang sangat tidak munasabah, kerana ia akan kontra dengan beberapa ayat lain yang kita akan lihat selepas ini. Dan begitu juga kontradik dengan ayat sebelum ketika Allah memuji Nabi yang mulia ini. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Bagai pujian lahu min ibadil mukhlasin. Allah puji ikhlas, mukhlis yang dibaca
dalam kiraan lain dia sebut muhsinin, najzil muhsinin, tiba-tiba kat sini dia terlupa Tuhannya. Memang tidak munasabah dalam siak konteks ayat surah Yusuf untuk mengatakan demikian. Bagi mereka yang mentafsirkan demikian, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi merupakan ba'id. Tak boleh kita kata demikian. Kerana nanti kita akan jumpa dalam ayat ke-45, dekat tak lama lagi, tak berapa ayat lagi kita akan jumpa bahawa saqi ataupun syarabi yang bebas ini dan kekal dapat bekerja di istana raja, yang Nabi Yusuf takwilkan mimpinya dia akan selamat, tidak dihukum, beza pada temannya yang digantung, disalib itu. Nanti kita akan lihat ayat, iaitulah beliau menyebutkan waddakara ba'da ummatin ana unabiukum bita'wilihi farsilun. Dia ketika raja bermimpi melihat lembu gemuk, lembu kurus dan tangkai basah, tangkai kering itu, maka dia berkata, Allah, barulah dia teringat waddakara ba'da ummatin. Jadi maknanya siaqul ayat dalam konteks ayat ini dengan ayat selepas akan merujuk kita kepada upaya ataupun usaha inisiatif si pemberi minum raja ini yang kembali bekerja. Dia yang akhirnya merasa menyesal. Dia terlupa Nabi Yusuf pernah berkata kepadanya, nanti sebut aku kepada raja bahawasanya aku dipenjarakan secara zalim, ada konspirasi terhadap aku. Mungkin raja tidak tahu apa yang berlaku kepada aku, mungkin di luar pengetahuannya, maka kau tolong sampaikan. Dan Al-Imam Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar, ini ayat-ayat terakhir beliau tafsirkan sebelum wafat. Antara tafsir menarik tuan-tuan, tapi usaha beliau ni terbatas dan takdir Allah SWT mewafatkannya pada usia sebelum sempurna tafsir Quran ini. Merupakan ayat-ayat antara terakhir beliau tafsirkan. Beliau berkata bahawa untuk mengatakan bahawa Nabi Yusuf terlupa ingat Allah SWT lalu dihukum lagi berada dalam penjara sama berapa tahun, bid'a sinin itu sama ada merujuk kepada 5 ke 7 ke 3 ke 9 ke, kerana angka bid'un itu merujuk angka 3 hingga 9. Itu memang tidak munasabah kata beliau. Kerana lihat dari sudut bahasa, kalau engkau perhatikan kata Syekh Al-Imam Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar itu, nombor satu kau lihat al-awwal, atful insa ala ma qalahu lisaqi bil fa' yadullu ala wuqu'ihi aqibah. Menunjukkan bahawa dari sudut bahasa kalau kau belajar perkataan huruf ataf yang digunakan fa' menunjukkan kepada satu benda yang berlaku selepas satu tindakan sebelumnya. Kalau kita kata contohnya, qara'tu fanimtu, aku ni kalau baca je memang mengantuklah. Fa itu merujuk kepada satu benda yang berlaku selepas itu, apa tindakan, apa perkembangannya. Jadi perkataan fa di sini menunjukkan bahawa ia punya kaitan dengan lelaki tersebut yang dikhabarkan mimpi itu kepadanya. Jadi dia tidak ada kaitan dengan Nabi Yusuf AS. Jadi maknanya keterlupaan yang berlaku kepada beliau itu selepas dia dah ingat, dia keluar dia lupa. Wa mafhumu annahu kana dzakiran lillahi ta'ala qablahu ila an qalahu falau kana qawluhu dhanban uqiba alayhi lawajaba an yu'taf alayhi bi jumlatin haliyatin bi an yuqal waqad ansahu syaitanu zikra bi. Kalau ikut pada struktur bahasa Arab laras, tak murni kalau kita sebut perkataan fa ansahu syaitanu zikra bihi itu merujuk kepada Nabi Yusuf. Tak boleh. Dia sudut bahasa tidak difahami begitu, kata Muhammad Rashid Ridha. Yang kedua, alasan yang beliau kemukakan untuk mempertahankan bahawa keterlupaan ataupun lupa itu menimpa si saqi, pemberi minum, bukannya Nabi Yusuf AS, kerana ana la'iq bimaqamihi alla yaqul dhalikal qaul illa min babi mura'ati sunnatillahi ta'ala fil asbab wal musabbabat. Kita dalam hidup ini disuruh oleh Allah SWT untuk berusaha sampai datang perintah untuk kita mempertahankan diri. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Contohnya surah Al-Anfal, surah Allah kepada kaum ini supaya membuat persiapan sama ada dengan ketenteraan berupa kuda pada zaman itu ke, kalau zaman sekarang mungkin kita kebal ke, supaya dengan cara itu kamu dapat menakutkan orang yang nak menganiaya kamu, musuh-musuh Allah SWT itu. Tidakkah itu masuk dalam bab asbab dan juga musabbabat? Jadi hendaklah kita faham bahawa dalam kehidupan ni kena ada usaha, kena ikhtiar. Nabi Yusuf AS takkan lupa pada Tuhannya. Permintaannya kepada saqi ataupun syarabi itu, kawan yang akan bebas, yang telah ditakwilkan mimpi begitu kesudahan hidupnya, dia akan bebas dan kembali bekerja. Ini sebagai satu usaha, ikhtiar. Dan itu memang disuruh oleh Allah SWT, sebagaimana Allah menyuruh kepada Maryam AS untuk menggegarkan pokok kurma yang kuat itu sebagai usaha. Selebihnya berserah kepada Allah, bawa mabda' tawakal kepada Allah SWT. Maka ini yang perlu kita faham. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa sebab lagi alasan dikemukakan oleh Imam Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya. Amat menarik sekali bagi membuktikan bahawa dalam kes ini perlu dibetulkan fahaman segelintir manusia mengatakan bahawa Nabi Yusuf terlupakan Tuhannya lalu dihukum lagi berada dalam penjara beberapa waktu kemudiannya. Ini satu benda yang tidak sesuai untuk dikatakan seorang manusia bertaraf maksum. Wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.